masalah itu berjalan lalu. Okey. Ini adalah di antara persediaan yang perlu kita lihat, yang perlu kita ambil kira lah, ambil pertimbangan dalam menghadiri temuruga. Kita hafal proposal kita, kita fahami betul semua isi dan pelaksanaan kajian yang ada dalam proposal kita. Kemudian isi penting dalam proposal tu kena tengok seperti latar belakang kajian, permasalahan kajian, metodologi, sumbangan ataupun impak kajian perlu dimasukkan dalam proposal itu. Kemudian kenyataan-kenyataan ataupun penulisan ataupun ayat yang ditulis dalam proposal ini perlu ada evidence, perlu ada citation, perlu ada sokongan-sokongan kepada kenyataan itu. Sama ada sokongan itu datang daripada citation penyelidikan ataupun kajian yang telah dibuat oleh penyelidik-penyelidik yang terdahulu ke, ataupun laporan-laporan tahunan kerajaan ke, masukkan sebagai sokongan kepada kenyataan ataupun ayat yang ditulis dalam proposal itulah. Kemudian faktor bahasa, maknanya bahasa tulislah dengan betul, sama ada bahasa Malaysia ke, bahasa Inggeris ke. Kemudian semasa hadir temuruga tu, maknanya faktor penampilan diri perlulah dijaga, perlulah dilihat bahawa kita hadir dengan mempunyai komitmen, mempunyai keyakinan untuk kita nak menyambung pengajian, dan kita di antara calon yang layak untuk diberi peluang untuk menyambung pengajian. Dan yang sebelum itu ialah kita juga mungkin boleh menunjukkan evidence bahawa kita telah memohon melalui sistem online universiti ke, ataupun kita dah pergi berbincang dengan, kita dah pergi bertemu dengan mana-mana supervisor. Maknanya cadangan kita nak mengambil supervisor di mana-mana universiti yang ada kaitan, yang pada pandangan kita supervisor ataupun orang yang kita cadang ni ada kepakaran dalam bidang yang kita nak buat penyelidikan. Mungkin kita boleh pergi berjumpa dan nyatakan perbincangan. Mungkin dalam perbincangan itu mungkin kita dah bawa instrumen ke, cadangan instrumen, draft instrumen. Kita dah boleh boleh minta dia chop dalam instrumen kajian, menunjukkan bahawa kita sudah menunjukkan komitmen kita untuk menyambung kajian, menyambung pengajian kita. Okey, dalam proposal itu batasan kajian kita perlu nyatakan secara jelas tentang batasan kajian penyelidikan kita, dan mungkin batasan kajian ini berkait dengan pemboleh ubah sampel dan populasi ataupun instrumen yang kita gunakan, ataupun kita tidak boleh membuat satu generalisasi kepada semua keadaan yang berlaku. Kita nyatakan secara ringkas dalam proposal kita lah. Ini contoh batasan ataupun kajian hanya berlaku di pelajar di sekolah kebangsaan di daerah yang tertentu, dan tak boleh dibuat generalisasi pada kawasan-kawasan lain. Ini contoh kita menulis batasan kajian lah. Seterusnya ialah permasalahan kajian ataupun isu kajian ataupun gap yang sering disebut ni merupakan nadi kepada proposal ataupun kajian kita lah, dan dia ditulis mempunyai hubungan dengan teori ataupun dasar kerajaan pada masa ini menghendaki sesuatu yang ada kaitan dengan penyelidikan kita boleh memberi penekanan dalam penulisan isu permasalahan kajian dalam gap kita tulis. Dan mungkin kita boleh nyatakan juga kerana isu yang berlaku yang kita nak buat kajian ini, kerana keadaan yang ada masih lemah, ataupun keadaan ataupun isu yang ada masih bermasalah, kita boleh tuliskan di dalam permasalahan ataupun isu kajian. Dan isu kajian ini juga hendaklah bersifat semasa, maknanya terkini, ataupun bersifat lokal yang berlaku di isu yang berlaku dalam di negara kita lah. Contohnya
dan kita sebutkan bukti-bukti ataupun rujukan-rujukan yang menyokong tentang isu-isu yang kita sebutkan tadi. Kemudian kita juga nyatakan apakah jenis reka bentuk kajian yang hendak kita gunakan, sama ada kuantitatif ke, kualitatif ke, mixed method ke, kajian gabungan di antara kuali dan kuanti, ataupun DDR ke. Kemudian kita nyatakan mengapa kita memilih metod ataupun reka bentuk ini. Kemudian kita perkecilkan sikit dia punya kaedah dalam kuanti itu. Dalam kajian reka bentuk kuanti, mungkin kajian tinjauan ini adalah kaedah dalam kuantitatif, kuasa eksperimen dalam kuantitatif. Kualitatif mungkin kita guna temu bual individu ke, ataupun temu bual focus group ke, ataupun kita menggunakan kaedah gabungan ataupun campuran ataupun mixed method, iaitu di antara kuali dan kuanti. Mungkin kita boleh beri penjelasan tentang maksud kajian gabungan. Dia ada kaedah dalam kajian gabungan ni, sama ada explanatory. Explanatory ni maksudnya kuanti lebih banyak, kuanti lebih banyak. Exploratory, kuali lebih banyak. Embedded ni maksudnya dia digabungkan di antara kuali dan kuanti. Kemudian bagi justifikasi mengapa kita memilih kaedah inilah. Okay, kemudian kita sebut juga sampel kajian yang jenis sampel size, kemudian instrumen yang akan kita guna untuk mengutip maklumat ataupun data dalam kajian kita secara ringkas lah. Sama ada guna soal selidik ke, guna ujian ke, guna temu bual individu ke, borang pemerhatian, senarai semak ke, temu bual fokus group ke. Kita tuliskan di bawah reka bentuk itu secara ringkas lah. Kemudian boleh juga disebut tentang alat ataupun teknologi yang kita guna untuk menganalisis data-data tadi. Mungkin kita guna Excel saja ke, macam Fuzzy Delphi method kita guna template Excel sahaja, ataupun SPSS untuk kajian-kajian beberapa alat statistik kuanti kita guna SPSS saja, ataupun NVivo, Atlas TI untuk kuali, ataupun PLS SAM ataupun AMOS SAM untuk model. Okay. Kemudian sebut secara ringkas lah tentang statistik yang akan kita gunakan, deskriptif, ratus min mungkin untuk deskriptif. Kalau untuk statistik inference, korelasi ke, sama ada Pearson, Spearman untuk mencari perbezaan, kita guna ujian T ataupun ANOVA. Pengaruh, nak guna regresi linear ataupun regresi pelbagai, permodelan sama ada guna SAM, PLS SAM dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah impak kajian. Maksudnya dalam proposal tu kena ada ditulis impak kajian ataupun kepentingan kajian. Sama ada kepentingan kajian penyelidikan yang kita nak buat ini, dia memberi impak kepada amalan sistem ataupun kepada teori ataupun kepada pengetahuan. Maksudnya dari segi amalan dan sistem ni mungkin ada penambahbaikan yang kita mungkin jangka kita boleh dapat daripada kajian kita, ataupun dia bersifat kajian masa depan, contohnya dalam amalan. Kemudian dari segi impak kajian yang berkaitan dengan teori ini, mungkin kita nak mengisi lompang ataupun kelemahan yang ada dalam teori itu, ataupun untuk memanjangkan teori yang sedia ada. Ini adalah contoh impak kajian. Kemudian dari segi berbahasa, keupayaan berbahasa dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, mungkin maksudnya kena ada persediaan dalam bahasa. Mungkin kita akan ditanya dalam bahasa Inggeris ke, untuk melihat tentang keupayaan berbahasa kita. Kemudian personality, grooming, penampilan dari segi fizikal. Kita perlulah
menunjukkan bahawa kita adalah seorang guru, maka penampilan-penampilan seperti ini, pakaian hendaklah diberi perhatian, kemudian jawapan-jawapan ataupun mimik muka hendaklah menunjukkan bahawa kita yakin bahawa kita mempunyai keupayaan untuk meneruskan pengajian sampai habis, dan jawapan-jawapan yang diberikan untuk menunjukkan bahawa kita mempunyai minda yang positif ataupun komitmen untuk melaksanakan kajian penyelidikan kita. Dan seterusnya dokumen yang perlu kita bawa, yang perlu kita sedia ialah proposal kita, CD, resume, peta minda kajian tadi yang saya tunjukkan tadi, kemudian plan pengajian, categan tadi, dan slide pembentangan. Bolehlah bagi kepada panel dokumen. Okey, kemudian kita lihat tentang kuantitatif. Dalam penyelidik kuantitatif ini, kuantitatif dia ada kuantitatif dan gabungan. Okey, dalam kuantitatif, kaedah kuantitatif yang biasa kita guna ialah tinjauan dan kuasa eksperimen. Itu ada dua kaedah dalam kuantitatif lah. Jenis kajian tinjauan ini ada dua jenis. Di bawah kajian tinjauan ni ada dua jenis. Yang pertama ialah tinjauan hierarki rentas, iaitu kita kutip data pada satu masa. Kemudian ada kaedah yang kedua ialah kita longitudinal, kita mengutip data pada beberapa masa. Mungkin 2 kali atau 3 kali kita kutip data untuk kajian kita. Okey, ini adalah sampel. Sampel adalah responden yang akan kita gunakan untuk menjawab ataupun untuk kita kutip data. Ini contoh ini adalah contoh sampel bertujuan. Contoh berkenaan dengan kita ambil kohort pengajian sebagai sampel bertujuan kita. Contoh di sini ialah contoh zon utara bagi IPG zon utara, ambilan Jun 2012 ni zon utara, PISMP matematik ada 187, dan 187 ini diambil sebagai responden kita, dan sampel dia ialah sampel bertujuan, dan scholar yang mengatakan bahawa keseluruhan populasi iaitu 187 ini boleh diambil sebagai responden kita atau sebagai sampel kita. Kita boleh rujuk kepada Creswell 2012. Kemudian sampel rawak. Sampel rawak kita boleh guna jadual Cohen. Tadi saya sebut sebagai sampel bertujuan. Sampel bertujuan kita boleh cite Creswell. Ini sampel rawak. Sampel rawak kita boleh guna jadual Cohen and Mannion 2001. Ini saiz populasi dia. Kemudian ini adalah cadangan sampel dia. Cadangan sampel yang merujuk kepada arah signifikan 0.5 ataupun arah signifikan 0.1. Contoh dia kalau 200, populasi 200, sampel yang dicadang untuk arah signifikan 0.05 132, manakala bagi arah signifikan 0.01 196. Kemudian jadual sampel yang kedua yang boleh kita rujuk sebagai untuk memilih sampel kita ialah jadual Critchley and Morgan tahun 70. Kita boleh guna jadual ini sebagai pemilihan sampel. Okey, ini adalah di antara kata kerja dalam kita nak menulis objektif kuantitatif. Kita nak menulis objektif kuantitatif, ada kata kerja seperti meninjau, mengenal pasti, menentukan, mengukur, membuat kaitan, menilai, membina. Ini contoh kajian tinjauan ataupun survey bila kita nak tulis objektif. Contohnya mengenal pasti tahap kesesuaian kurikulum. Dalam menulis objektif kajian kuanti ni, iaitu RO kajian kuanti, yang pertama kita guna kata kerja
yang ada. Yang kedua, kita guna ada kata perkataan-perkataan yang merupakan keyword yang perlu ada. Contohnya tahap. Bila kita tulis tahap ini, ujian statistik yang akan kita guna ialah mean dan sisihan piawai. Kemudian bila dalam RO ataupun objektif kajian ini juga kita sebut pemboleh ubah. Ini adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah dah kita sebut dalam penulisan objektif kita. Okay, contoh yang kedua ialah ini kata kerja mengenal pasti. Hubungan ini adalah perkataan yang menggambarkan kita menggunakan statistik korelasi dalam kajian kita. Kemudian kesesuaian kurikulum adalah pemboleh ubah. Pengetahuan adalah pemboleh ubah. Kemahiran pemboleh ubah dan kepuasan pemboleh ubah. Maksudnya dalam objektif kajian kita dah nyatakan pemboleh ubah yang akan kita ukur ataupun yang akan kita buat kajian. Kita nak tengok tentang hubungan. Contohnya dalam kes ini objektif yang pertama kita nak tengok tentang tahap dalam kajian kuanti. Okay. Contoh yang ketiga ialah perbezaan. Perbezaan ini juga menggambar ataupun menunjukkan bahawa kita sudah memilih ujian statistik, ujian T untuk ukur perbezaan, ujian T ataupun ANOVA. Ataupun ada beberapa lagi ujian statistik, nanti kita lihat lagi sebentar lagi. Kemudian pemboleh ubah yang kita sebut di sini ialah pengetahuan, kemahiran, kepuasan, jantina, IPGK iaitu lokasi, IPG. Kita sebut dah pemboleh ubah dalam objektif kajian kita. Okey, contoh yang keempat ialah mengenal pasti pengaruh. Kalau pengaruh ini kita menggunakan ujian statistik regresi untuk kajian kita nanti, kajian pendidikan kita nanti, ujian statistik kita ialah regresi. Kemudian kemudahan asas, sokongan pembelajaran, sumber pendidikan, pengetahuan, kemahiran dan kepuasan ini adalah pemboleh ubah yang kita nak buat kajian dalam penyelidikan kita lah. Okey. Kemudian di antara RO, objektif kajian kita, RQ, soalan kajian kita, kemudian pemboleh ubah dan analisis statistik yang akan kita gunakan, kita hendaklah kita panggil alignment, hendaklah jajarkan, maksudnya ada persamaan ke semua perkara ini. Contohnya objektif kajian kita kata mengenal pasti tahap kesesuaian. Bila mai kepada soalan kajian kita masukkan kata soal di sinilah. Kemudian pemboleh ubah apa yang kita nak ukur, kita nak buat kajian tentang pemboleh ubah apa. Bila sebut tahap, analisis statistik dia ialah deskriptif, mean dan sisihan piawai yang akan kita gunakan. Okey. Kemudian RO yang kedua ialah mengenal pasti hubungan antara kesesuaian. Mengenal pasti hubungan. Kemudian kita masukkan kata soal dalam RQ. Kemudian ada pemboleh ubah yang kita sebut. Dan kita sebut pemboleh ubah yang kita nak kaji ni, dan statistik, ujian statistik yang kita nak guna ialah korelasi. Bila kita sebut hubungan, korelasi. Okay. Perbezaan, mengenal pasti perbezaan, kemudian masuk dalam RO ni kita boleh gabungkan RO ni kepada satu RO, tetapi bila kita tulis RQ, mungkin kita boleh pecahkan RQ ni kepada beberapa soalan. Contohnya daripada RO ni, dalam kes ini kita pecahkan RQ kepada 2 soalan. Okey, kemudian ini adalah pemboleh ubah yang kita nak ukur. Kualiti pengajaran, pentaksiran, pengetahuan, kemahiran dan kepuasan. Untuk mengukur perbezaan, ujian statistik dia ialah
T-test ataupun ujian manova ke. Bagi kes lagi kita tengok syarat-syarat apakah jenis ujian statistik yang akan kita guna apabila dalam kajian kita. Okey, ini adalah mengenal pasti pengaruh. Mengenal pasti pengaruh kemudahan asas, kemudian dalam RO ada pemboleh ubah yang kita nak kenal pasti di antara pemboleh ubah mana yang memberi pengaruh atau memberi kesan kepada pemboleh ubah. Maksudnya di sini contoh dia ialah mengenal pasti pengaruh kemudahan asas sokongan pelancaran sumber pendidikan adalah pemboleh ubah ini adalah pemboleh ubah bebas. Manakala pengetahuan, kemahiran dan kepuasan ini adalah pemboleh ubah bersandar. Jadi kita nak lihat dalam kajian penyelidikan kita bagaimana pemboleh ubah bebas ini memberi pengaruh atau memberi kesan kepada pemboleh ubah bersandar. Kemudian soalan kajian dan pemboleh ubah yang kita nak ukur. Kemudian analisis statistik yang akan kita guna ialah ujian regresi. Kalau kita nak kenal tentang pengaruh, kita nak cari, kita nak buat kajian tentang pengaruh, kita guna ujian statistik regresi. Kemudian dalam kajian kuanti juga, hipotesis kajian. Hipotesis kajian ini kita lihat dalam kajian kuanti, hipotesis ini adalah perlu ada. Kemudian kadang-kadang ada juga kajian kuanti yang tidak meletakkan hipotesis. Hipotesis ini ialah ramalan awal berkenaan dengan apakah dapatan yang akan kita dapat daripada kajian kita. Di sini contohnya selalunya kita guna H null, H kosong ni, H null sebagai hipotesis kajian kita. Contohnya soalan kajian ialah adakah terdapat perbezaan kepuasan terhadap kemudahan institusi di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Hipotesis null bagi soalan kajian ini ialah tidak terdapat perbezaan kepuasan terhadap kemudahan institusi antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Ini kita dah membuat ramalan awal tentang dapatan kajian kita. Kemudian contoh yang kedua ialah adakah terdapat hubungan di antara hubungan institusi dengan kemahiran pelajar. H null ataupun hipotesisnya ialah tidak terdapat hubungan antara kemudahan institusi dengan kemahiran pelajar. Ini adalah hipotesis, maksudnya objektif kajian, persoalan kajian, kemudian hipotesis kajian. Okay. Ini adalah pemilihan ujian statistik yang akan kita guna dan syarat-syarat dia. Contohnya ujian T, kita gunakan ujian T ini untuk mencari perbezaan dan syarat kita nak pilih ujian T ini yang pertama dia ada pemboleh ubah. Ada dua kumpulan pemboleh ubah, maksudnya pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah bebas. Contohnya pemboleh ubah bersandar jantina lelaki perempuan. Ada tak perbezaan lelaki perempuan terhadap apa pemboleh ubah bersandar? Contohnya, taburan data hendaklah normal, kemudian sampel adalah rawak bagi ujian T. Bagi ANOVA, dia ada pemboleh ubah dua atau lebih. Kalau bagi kes ujian T, dia ada pemboleh ubah bebas, pemboleh ubah bersandar. Bagi ujian ANOVA ni, mungkin dia ada dua pemboleh ubah bebas atau lebih, maka kita guna ujian T kalau kita nak cari perbezaan. Okey, dia punya taburan data dia adalah normal. Kemudian bagi MANOVA, kita nak cari perbezaan juga bagi MANOVA, tetapi dia punya pemboleh ubah bersandar dia dua atau lebih. Pemboleh ubah bersandar dia dua atau lebih. Contohnya macam kes lokasi, kita nak tengok tentang perbezaan kepuasan responden di IPG.
Dan responden di IPG tadi ni, contohnya kita pilih 5 IPG di utara. Kita nak tengok perbezaan kepuasan responden di 5 IPG di utara. 5 IPG itu dia punya pemboleh ubah dia melebihi daripada 2. Maka kita guna manova lah untuk melihat tentang perbezaan dia. Okey, itu adalah di antara ciri ataupun apakah ujian yang kita nak guna, nak cari perbezaan. Maksudnya bila kita nak cari perbezaan ni ada 3 ujian statistik yang boleh kita gunakan. Dan seterusnya ialah ANCOVA. ANCOVA ini jika sekiranya ada pemboleh ubah ketiga ataupun mediator, kita akan gunakan ANCOVA untuk membuat analisis kepada data kita. Dan kalau sekiranya kita nak cari hubungan, maka kita guna korelasi Pearson lah. Ataupun akhir sekali kita nak guna pengaruh, kita nak cari pengaruh, kita gunakan regresi untuk ujian statistik kita. Okey, seterusnya ini tadi kita lihat objektif kajian tinjauan ataupun survey. Sekarang kita lihat serba sedikit berkenaan dengan objektif kajian kosai. Dalam kajian kosai, cara kita menulis objektif kajian dia ialah menentukan sama ada wujud perbezaan mean. Perbezaan mean ni kita akan guna ujian statistik tadilah. Dalam kes ni kita guna ujian T. Mean skor yang signifikan terhadap ujian pra. Ujian pra bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Okay, bagi contoh yang kedua, kita nak tengok perbezaan mean ujian push bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Okey, bagi kes yang ketiga, objektif yang ketiga ialah perbezaan skor mean. Motivasi ini adalah pemboleh ubah. Dalam kes yang ketiga kita menggunakan pemboleh ubah. Dalam kes 1, 2 ni mungkin kita guna kumpulan rawatan, kumpulan kawalan, ujian pra, ujian push. Okey, mean motivasi ini ialah pemboleh ubah dan 3 tempoh masa. 3 tempoh masa ni adalah pemboleh ubah. 3 tempoh masa. Dan 3 tempoh masa ini tadi kita kata kalau sekiranya pemboleh ubah itu lebih daripada 2, kita akan guna 2 atau lebih, kita akan guna ANOVA. Dalam kes yang ketiga ni kita guna ujian statistik dia ialah ANOVA. 1 dan 2 kita guna ujian T. Okey. Persoalan kajian kita tambah kata soal sajalah kepada objektif kajian tadi ni. Kemudian hipotesis kajian. Hipotesis kajian H1, tidak wujud perbezaan mean score ujian pra ke atas pelajar kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. H0 yang kedua ialah tidak wujud perbezaan mean score ujian pra ke atas pelajar kumpulan kawalan. Ini kumpulan kawalan dan rawatan, ini kumpulan kawalan sahaja. Okey, yang ni tidak wujud perbezaan skor mean motivasi bahan pengajaran dalam 3 tempoh masa bagi kumpulan rawatan. Ini contoh hipotesis lah. Okey, tadi kita dah tengok tentang tinjauan, tentang quasi eksperimen. Kemudian kita lihat pula tentang kajian gabungan ataupun mixed method. Di bawah mixed method ni ada 4 jenis kajian gabungan, iaitu yang pertama convergent design, yang kedua ialah explanatory, yang ketiga ialah exploratory, yang ketiga ialah embedded. Cikgu-cikgu boleh tengok buku ni sebagai rujukan yang menjelaskan secara terperinci lah berkenaan dengan kajian gabungan ini. Okay, kajian gabungan yang pertama tadi ni iaitu convergent tu, data kuantitatif dan data kualitatif dikutip secara serentak. Kutip data secara serentak. Dan pemberatan, apa maksudnya
pemberatan kajian kuali dan kuanti ni dia sama banyak, sama berat. Mungkin ini kalau kita nak tafsirkan dalam bentuk peratus, kuanti 50% pemberatan dia, kuali 50% pemberatan dia. Dan data dianalisis secara berasingan. Data kuanti, data kuali dianalisis secara berasingan. Mungkin data kuanti ini menggunakan ujian statistik yang tadilah, dan data kuali ini mungkin menggunakan transkrip temu bual ke, kemudian barulah selepas itu bila dah dianalisis barulah data ini diintegrasi di peringkat tafsiran, baru nak integrate, baru kita gabungkan tafsiran data ini. Okay, itu maksudnya convergent design analysis di bawah kajian gabungan, reka bentuk gabungan, iaitu reka bentuk mixed method. Kemudian kaedah yang kedua di bawah mixed method ataupun kajian gabungan ini ialah explanatory, iaitu kuantitatif lebih banyak daripada kualitatif. Cara kutip pun kita kutip kuanti dulu, kemudian kita analyse, lepas tu kutip kuali pula, kita analyse, dan barulah dikumpulkan data kuali pada di peringkat akhir. Jadi barulah kita gabungkan tafsiran dia di peringkat akhir. Di sini adalah explanatory ini ialah kajian kuanti lebih banyak. Kalau kita nak tafsirkan dalam bentuk peratus, kita katakan bahawa kajian kuanti ini merupakan 80% daripada kajian penyelidikan dan 20% sahaja sumbangan data kualitatif kepada kajian ini. Kemudian exploratory ini ialah kualitatif dia lebih banyak, kemudian diikuti dengan kuantitatif. Kuantitatif dia buat kajian ini dilakukan dalam 3 fasa. Mula buat kuali dulu, kemudian dapat result, analyze, kemudian bina daripada data ini, mungkin kita transcribe untuk dapat tema, kemudian baru kita tema-tema ini merupakan pemboleh ubah kuanti, dan tema ini digunakan sebagai pemboleh ubah kuanti. Pemboleh ubah kuanti kutip data, kemudian analyze, dan instrumen, maksudnya instrumen dibina daripada kajian kuali ini, mungkin dapat daripada apa yang kita panggil sebagai tema-tema yang daripada kajian kuali, kita bentuk instrumen baru. Kemudian dalam fasa ketiga ini kita buat kajian kuanti lah di sini untuk membuat pengesahan tentang pemboleh ubah yang kita dapat daripada kuali ini. Dalam kes ini exploratory design analysis ni maksudnya kualitatif ini lebih banyak dari segi pemberatan dia, barulah kuantitatif. Okay. Kemudian yang terakhir ialah embedded dalam kajian gabungan, iaitu kuali, kuanti, kemudian kuali. Mungkin dia boleh jadi kuanti, kuali, kuanti. Boleh jadi juga. Dalam kes ini dia ada intervensi. Dalam embedded ni dia ada intervensi, mana kita nak buat ataupun nak cuba memahami intervensi dan mekanisme yang terdapat dalam kajian ni lah. Okey. Ini contoh kuanti, kuali, kuanti. Okay. Kemudian kerangka konsep. Kerangka konsep kajian ni juga adalah perkara yang perlu dalam kajian kuantitatif, kerana kerangka konsep kajian ini dia menggambarkan pemboleh ubah ataupun hubungan di antara pemboleh ubah yang dinyatakan secara grafik, secara rajah untuk menunjukkan bahawa inilah kajian yang akan dilaksanakan. Okey. Okay, ini adalah beberapa pandangan scholar ataupun sarjana berkenaan dengan kerangka konsep itulah. Ini adalah contoh kerangka konsep bagi kajian tinjauan.
Yang di sebelah kiri saya ni iaitu kurikulum kemudahan asas sumber pendidikan pengajaran pensyarah ialah pemboleh ubah bebas. Manakala yang di sebelah kanan ini pengetahuan, kemahiran, kepuasan ialah pemboleh ubah bersandar. Maksudnya cause and effect. Pemboleh ubah bebas, pemboleh ubah bersandar. Ini adalah dalam kajian tinjauan kita nak kaji pemboleh ubah ini. Dan contoh dalam kajian ini adalah dalam kajian penyelidikan dalam tesis saya lah yang berkenaan dengan CIPP, model CIPP. Model CIPP ini kajian kuanti. Dalam kajian ni adalah saya membuat kajian mixed method, iaitu explanatory, iaitu elemen CIPP ini adalah pemboleh ubah dia. Bagi konteks input proses ni ialah pemboleh ubah bersandar dan produk ini adalah pemboleh ubah pemboleh ubah bersandar. Ini pemboleh ubah bebas. Ini adalah pemboleh ubah bersandar. Dan daripada kajian ini ada cadangan-cadangan, maka kita membuat cadangan untuk penambahbaikan program lah. Kalau ada cadangan-cadangan. Okey, ini adalah contoh kerangka konsep kajian kuanti. Okey, ini adalah kerangka konsep kuasa eksperimen. Kajian mungkin kajian ini merupakan kajian model ke, kajian modul ke, ataupun kajian prototype apa yang kita nak buat kajian di sini yang melibatkan kumpulan kawalan, kumpulan rawatan sebelum kita buat proses pengajaran, kita buat satu ujian pra. Selepas itu buat pengajaran mungkin pengajaran contohnya di sini menggunakan kaedah tradisional ataupun menggunakan model, menggunakan apa-apa kaedah lah. Kemudian ini kaedah ataupun modul ataupun model yang kita nak gunakan. Kita mengajar menggunakan model ke. Selepas daripada proses ini, kita buat satu ujian post ataupun ujian pasca. Kemudian kita dapatlah dapatan ataupun output daripada kajian yang kita laksanakan tadi ni. Okey, ini adalah format proposal kuantitatif. Format dia pertama pengenalan, kemudian latar belakang, cerita sikit tentang kajian ataupun penyelidikan kita, kemudian permasalahan kajian ataupun isu kajian ataupun gap kajian. Kita cerita, tulislah dalam berapa, 3 ke ataupun 5 permasalahan kajian. Kemudian objektif kajian, persoalan kajian, hipotesis kajian, kerangka teori kajian, kerangka konsep kajian, kepentingan kajian ataupun impak kajian, batasan kajian, literature kajian, metodologi kajian, reka bentuk kajian, nak guna reka bentuk apa, kuanti ke ataupun kaedah di bawah reka bentuk kuanti nak guna kaedah tinjauan ke, kaedah kuasai ke, ataupun nak guna reka bentuk gabungan, nak guna explanatory ke, convergent ke ataupun embedded ke. Nyatakan di ini secara ringkas. Okey, kemudian populasi dan sampel secara ringkas. Instrumen, guna instrumen apa, soal selidik ke ataupun dalam ujian kuasa eksperimen mungkin guna ujian ke untuk dapatkan markah, ataupun bagi kuali mungkin guna senarai semak ke ataupun pemerhatian ke ataupun temu bual, instrumen dia. Kemudian kajian rintis kita buat kajian dan kita test dia dengan
ujian statistik dengan alpha Chrombark untuk lihat tentang kebolehpercayaan item ataupun pemboleh ubah tu. Kemudian kutip data macam tadi lah, kutip data secara instrumen, secara soal selidik, secara senarai semak, secara ujian ataupun secara temu bual untuk kajian gabungan. Kemudian analisis data sebutlah secara ringkas, kita nak cari apa hubungan, kita guna korelasi. Kalau nak cari perbezaan, kita guna ujian T. Kalau nak cari pengaruh ataupun kesan, kita guna regresi contoh dia. Okey. Yang itu dah di antara maklumat yang boleh saya kongsikan bersama cikgu-cikgu dan tuan-tuan berkenaan dengan kajian kuanti lah. Okey, saya serah balik kepada pengerusi majlis. Okey, terima kasih Doktor di atas perkongsiannya tentang metod kuantitatif. Okey, jadi sekiranya ada rakan-rakan guru yang ingin bertanyakan soalan, jadi kita boleh bukalah untuk sesi Q&A. Hello, Assalamualaikum Doktor. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar? Saya Cikgu Hazman daripada Maktab Tentera Diraja. Okey. InsyaAllah untuk mengambil HLP lah. Ya. Jadi nak tanya sikit, berkenaan yang ni, saya nak buat tentang permasalahan Google Classroom. Mengkaji masalah penggunaan Google Classroom di kalangan pelajar lah dalam COVID-19 ni. Okey, cuma saya nak tanya, kalau yang macam tu, adakah sampel spaces saya tu saya nak kaji sekolah berasrama penuh saja? Adakah dia daripada segi kekuatan kajian saya tu strong? Sebab orang kata, kalau sekolah asrama penuh ni, mungkin budak-budak T20 jadi dia orang ada gadget. Jadi saya perlu buat juga di sekolah harian. Jadi adakah daripada situ saya boleh pilih mana sampel yang saya nak, ataupun berdasarkan tu, saya sampel yang saya nak ambil tu kena ada sekolah menengah juga, kena ada sekolah asrama penuh juga, kena ada teknik juga, MRSM juga untuk resemble the whole population of Malaysia punya budak pelajar. Terima kasih Doktor. Okey, baik, populasi saya sebut tadilah, kalau kita nak guna secara rawak, maknanya pilih secara sekolah kebangsaan, sekolah asrama penuh, sekolah agama. Kalau kita nak bagi tumpuan sahaja kepada sekolah berasrama penuh, maksudnya sampel yang kita pilih adalah sampel bertujuan. Jadi terpulang kepada penyelidik lah kita nak pilih. Maknanya kita kena justify sampel yang kita pilih tu. Kalau kita pilih sekolah berasrama penuh, maksudnya kita pilih sampel bertujuan. Sekolah berasrama penuh pun banyak kan, dia bukan satu dua. Maksudnya sampel bertujuan, kemudian kita justify dia. Kita pilih mungkin di kawasan-kawasan tertentu. Kerana apa kita pilih di kawasan tertentu? Kerana kalau kita pilih kawasan lain pun, dia sama juga, sebab pentadbiran sekolah berasrama penuh ni dia bersifat centralized. Dia bersifat centralized di kementerian. Dia bukan sekolah ni dia ada polisi dia sendiri, sekolah asrama ni tidak ada polisi dia sendiri, tidak kan. Itu justify kenapa kita memilih sekolah berasrama penuh di kawasan yang tertentu. Maksudnya kita pilih menggunakan sampel bertujuan. Maksudnya kita pilih, kemudian kita kena justify kenapa kita memilih sampel yang berkenaan lah. Boleh jawab kau noh soalan cikgu? Terima kasih Doktor. Okey. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Dr. Syed. Ya, Assalamualaikum. Doktor, saya nak bertanya, sebab kalau kajian mengenai kuantitatif kan soalan mengenai DV, dependent variable dan juga independent variable tu biasanya kan akan berulang. Contohnya kajian tentang komitmen, kajian tentang efikasi pendiri guru. Jadi bagaimana kita nak
nak wujudkan pembaharuan kalau untuk yang tajuk untuk kuantitatif. Terima kasih Doktor. Okey. Kita lihat bahawa perbezaannya mungkin berlaku sampel. Mungkin orang dulu buat guna pemboleh ubah yang berkenaan juga, tapi dia guna sampel yang lain. Kita mungkin guna sampel yang lain. Mungkin dia guna metodologi yang lain, kita guna metodologi yang lain. Ataupun mungkin dalam suasana sekarang ni kita dalam isu dia panggil naratif baharu, mungkin itu boleh memberi impak kepada kajian kita berbanding dengan kajian orang yang terdahulu, walaupun mereka menggunakan pemboleh ubah yang sama. Maksud saya. Boleh menjawab lah. Terima kasih Doktor. Okey, ada soalan lagi? Boleh kita share? Assalamualaikum Dr. Syed. Ya, salam. Saya nak tanya berkaitan dengan sampel bertujuan tadi kan. Ya. Jadi saya ni buat kajian berkaitan dengan berkaitan dengan pendidikan Islam di LPG. Jadi yang saya nak pilihnya ialah pelajar semester 4, 6 dan 8 sahaja, sebab pada masa itu mereka telah belajar subjek-subjek tertentu yang berkait dengan kajian lah. Jadi saya nak tanya, adakah populasi kajian saya juga termasuk pelajar semester 2? Sedangkan kita nak pilih hanya 4, 6 dan 8 saja. Itu pun kita pilih lah IPG yang mungkin ramai pelajar di sana, ramai pelajar dekat sana. Semester 2 masuk ke tidak populasi saya, Doktor? Kita kena justify kenapa kita memilih semester 4, 5 dan 6. Mungkin kita katakan bahawa mereka sudah mengambil subjek-subjek yang tertentu yang boleh menyokong kepada kefahaman pelajar di semester 4, 5 dan 6. Kalau kita pilih pelajar semester 2 contohnya, dia belum lagi terbiasa dengan budaya pembelajaran di IPG itu, ataupun belum mengambil ataupun belum terdedah dengan subjek-subjek tertentu ke yang menjadi ataupun yang menyokong kepada pengetahuan mereka. Kita justify lah kenapa kita memilih semester 4, 5 dan 6. Jadi semester 2 tadi ataupun adakah maksudnya mereka baru, mereka belum terdedah kepada struktur pengajian. Ya. Jadi semester 2 tadi adakah Kalau kita termasuk pilih dalam semester 4, 5 dan 6, kita justify dia, maksudnya semester 2 tak perlulah kita ambil sebagai populasi dia. Ataupun pengambilan Julai 2020 contoh. Kohort tu saja. Okey, jadi yang semester 2 tadi Doktor, dia masuk ke tidak dalam populasi saya? Tak masuklah kan? Ke masuk juga? Dia kira populasi juga? Tak jelas soalan cikgu. Jadi semester 2 tadi, oleh kerana kita tak ambil sebagai sampel lah kan? Adakah semester 2 tadi termasuk dalam populasi ataupun tidak? Tadi kita sebut populasi itu maksudnya mungkin populasi semester 4, 5 dan 6 bagi seluruh Malaysia. Ada berapa jumlah dia lah. Itu yang disebut populasi bagi seluruh Malaysia. Mungkin dari segi sampel, adakah cikgu nak pilih semua tu sebagai sampel cikgu ataupun nak pilih saja? Pilih hanya semester 4 ke atas saja. Semester 2 tak termasuk lah. Sebab dia tak biasa lagi dengan struktur dan subjek. Jadi boleh tidak semester 2 tu kita tak masuk dalam populasi dari segi perkiraan. Boleh, tak ada masalah. Okey. Terima kasih. Kita bagi justify lah. Macam tadi ni dia tak belajar tentang struktur pengajian tu
apa nama, dengan banyak kan dia tak begitu nak memahami lagi dia punya struktur pengajian tu. Okey, alhamdulillah jelas Bagi doktor. describe kenapa kita pilih 4, 5 dan 6 saja. Okey, terima kasih doktor. Okey. Ada soalan boleh kita share. Dr. Nizam pun ada, Dr. Nizam pun boleh jawab. Doktor, Assalamualaikum Doktor. Ya, salam. Doktor, saya nak tanya tentang masih tentang pemilihan untuk sampel ni. Kalau kata Okey. kita kajian tu berkaitan tentang populasi saya adalah pelajar tahun akhir di kolej profesional. Okey. Jadi untuk kita punya sampel tu kalau kita nak kecilkan, kalau macam kita nak ambil di Negeri Sembilan sahaja ataupun untuk beberapa negeri sahaja, ataupun kita kena kira semua pelajar tahun akhir di kolej vocational, kemudian kita tengok dekat KJ Morgan tu dan kita ambil bilangan sampel tu, ataupun kita boleh kecilkan skop untuk negeri-negeri tertentu atau macam mana Doktor? Kaedah yang pertama boleh kita guna keseluruhan, kita guna jadual KJ Morgan yang pertama. Yang kedua kita kecilkan ikut zon contoh, ataupun ikut mungkin college vocational dia ada ni tak, contohnya college macam sekolah menengah kita panggil ada sekolah menengah harian, ada sekolah menengah pilihan negeri, ada sekolah menengah pilihan daerah. Kalau kita boleh kecilkan dia punya skop berdasarkan kepada kriteria tu, kita boleh kecilkan. Contohnya kalau macam college vocational kita nak kecilkan ikut zon, boleh, tak ada masalah. Maksudnya sampel tu lebih kecil dan pengurusan kita mengutip data lebih mudah lah berbanding dengan kita nak kutip data bagi seluruh Malaysia kalau sampelnya banyak. Dari segi pengurusan kita nak kutip data tu. Jadi bila kita pilih mengikut zon contohnya, kita sudah memilih sampel tu secara sampel bertujuan. Bila kita sebut sampel bertujuan, macam saya katakan tadi, kalau sampel bertujuan itu kecil, maknanya kita boleh menggunakan keseluruhan sampel populasi itu sebagai sampel kita. Kalau dalam 200 boleh pilihlah semua sebagai sampel kita. Kalau melibatkan seluruh Malaysia, mungkin dia melibatkan sampai 1000 ke, mungkin kita punya pengurusan data tu, pengurusan nak mengutip data dia agak mencabarlah bagi kita. Contohnya boleh kecilkan, kemudian kita justifikasikan kenapa kita kecilkan skop sampel kita tu. Boleh, tak ada masalah cikgu. Okey, ada Baik, soalan? terima kasih Doktor. Okey. Assalamualaikum Doktor. Doktor Syed. Doktor, contohnya dalam metodologi yang kita pilih untuk kita buat untuk kajian rintis, kita buat contohnya kita memilih deskriptif tinjauan, deskriptif dan juga inference. Adakah setelah kita nak kutip data seterusnya selepas daripada kajian rintis tu, adakah kita perlu mengekalkan kaedah yang sama ataupun kita boleh buat kaedah gabungan ataupun kita mesti kekalkan yang kita telah buat sebelum kajian rintis itu? Terima kasih. Okey, bila kita katakan di peringkat objektif kajian tadi ni, kita dah nyatakan dalam objektif tu kita dah faham bahawa apakah ujian statistik yang akan kita gunakan. Tujuan rintis ialah kita nak lihat tentang pengurusan instrumen, dia panggil kemudahtadbiran instrumen kita tu. Yang pertama. Yang kedua, kita nak lihat tentang kebolehpercayaan item dan konstruk ataupun pemboleh ubah. Dia tak sentuh tentang penggunaan ujian statistik tadi. Dia sebut dalam ujian rintis tadi satu kemudahtadbiran mengedar instrumen tu, dia makan masa berapa lama, adakah instrumen kita tu responden kita baca dia faham ataupun dia baca dia kabur.
Maksudnya kita boleh ubah item soalan bagi instrumen kita. Kita lihat instrumen kajian itu dari segi kebolehpercayaan dia. Kalau kebolehpercayaan dia rendah, sama ada kita nak revise balik soalan tu, atau adakah soalan yang kita tanya tu dia bersifat negatif ke, dia bersifat double barrel, maksudnya orang responden baca tak faham. Kajian rintis dia lebih memberi penumpuan tentang kebolehpercayaan. Jadi kalau kita tetapkan objektif kajian tadi ni, kalau kita nak guna kaedah gabungan, kita sebut siap-siap di bahagian metodologi. Soalan sama aja, cuma kita sebut di metodologi kajian kita, kata kita nak guna kaedah gabungan. Kita nak guna kuanti banyak ke, kita nak guna kuali dulu banyak ke, boleh kita nyatakan di bahagian metodologi tu lah. Okay, boleh menjawab Cikgu Rah? Terima kasih Doktor. Okay. Assalamualaikum Doktor. Salam. Macam tajuk cadangan kajian saya nak melihat hubungan antara dimensi personality dengan pencapaian akademik pelajar tahun tingkatan 4 MRSM di sebuah MRSM lah. Yang mana satu, soalan saja yang mana satu dia pemboleh ubah bersandar, yang mana satu lagi pemboleh ubah tak bersandar. Ada dua pemboleh ubah kan, dimensi personality dengan pencapaian akademik. Jadi saya nak tahulah yang mana bersandar, yang mana tak bersandar. Okay, pencapaian akademik bersandar. Ada lagi? Cuba ulang balik. Tak bersandar lah. Ya. Satu lagi soalan Doktor, macam saya pilih student tingkatan 4 MRSM, sebuah MRSM lah. Jadi macam mana dengan kaedah persempelan tu Doktor? Sama adakah saya guna persempelan rawak berserata ke, rawak mudah ke, berlapis ke, macam tu? Kalau macam tu boleh guna satu bertujuan, ataupun nak guna berserata pun boleh. Daripada induk, kemudian dia pergi kepada negeri, kemudian dia pergi kepada MRSM, mungkin dia ada maksudnya dia ada dia panggil apa, dia kelaskan MRSM, contohnya MRSM typing, dia punya kategori lain. MRSM kubang pasu, dia punya kategori lain. Mungkin MRSM yang cikgu pilih tu mungkin dia ada MRSM apa ke, contoh lah. Cikgu buat master ataupun PhD? Master. Okey, tak ada masalah. Kalau saya, macam saya dah pilih satu MRSM tu, saya terus tuju dekat MRSM tu, saya buat terus berserata macam tu. Sebab saya pilih terus tingkatan 4 kan. Boleh ke Doktor? Kalau elok, maksudnya pilih bertujuan pun tak apa. Pilih bertujuan. Sebut pasal apa pilih pelajar tingkatan 4. Mungkin Selalunya eloknya kalau kita nak buat kajian ni, kita syarat-syarat dia, kita tak ganggu kelas periksa kan Doktor kan? Betul. Betul ke Doktor? Betul. Terima kasih Doktor. Okey. Ada soalan? Ada soalan lagi? Okey, Assalamualaikum Doktor. Saya ada satu soalan. Katakan saya nak buat, saya punya tajuk adalah berkaitan dengan pembangunan prototipe kit aplikasi keusahawanan peringkat matrikulasi. Dan kalau untuk buat prototipe ni, adakah semestinya kita kena buat kuasai? Sebab macam kalau dalam keadaan sekarang kan susah nak buat kuasai. Kalau tak buat kuasa, cikgu nak pilih apa dia? Itu saya nak kita macam mana cara kalau macam saya nak buat yang untuk apa bahagian yang last tu kan, untuk boleh
Kegunaan. percaya kebolehgunaan. Kebolehgunaan tu, tapi tak buat dalam bentuk kuasai. Boleh ke? Dari segi amalan dia tak ada masalah, boleh. Cuma bila cikgu berjumpa dengan penyelia, adakah penyelia bersetuju dengan kita? Maksudnya cikgu kena meyakinkan bahawa di peringkat penilaian kita tak mau nilai tentang keberkesanan, kita nak nilai tentang kebolehgunaan sahaja prototype yang cikgu hasilkan. Okey. Maksudnya yang tu bergantung kepada SC lah. Kalau SC boleh keluar lah dari segi macam kita tak buat sampai ke boleh percayaan, kita buat sampai ke boleh gunaan saja. Ya. Kalau nak buat juga, maksudnya kita kena guna medium sekarang lah, nak guna mic ke dari segi pengajaran tu. Kemudian nak test tentang keberkesanan tu, guna mic juga untuk temu puan tu. Sekarang ni kalau macam dari segi field study macam baru ni saya tak pastilah macam mana kan, tapi saya adalah kawan tu, kawan saya yang dah sama belajar, dia bagi tahu kata sekarang ni penyelidik tak boleh turun untuk buat field study tu. Maksudnya kalau saya kena minta pembantu orang lain yang akan in charge untuk Google Meet macam tu lah. Kalau betul nak buat untuk kebolehgunaan ni. Dari segi guna Meet tu. Dia kalau dalam konsep tu, dalam pengajaran dia kena guna orang yang ketiga, dia tu kita tak boleh jadi tak boleh jadi pengajar kan. Jadi dia ada unsur bias dalam penyelidikan tu. Ya. Tapi maksudnya penilaian. Okey. Okey, tak pada doktor ni dulu explain. Di peringkat kebolehgunaan tu, kita nak buat penilaian itu kita sendiri pun boleh, tak ada masalah. Cuma di peringkat tadi ni, di peringkat pengajaran prototype tu, orang yang ketiga dan kita lah. Okey, terima kasih doktor. Okey. Okey, ada soalan boleh kita share. Kalau tak ada, saya serah balik pada pengurusi majlis lah. Ada lagi? Okey, rakan-rakan guru, kita masih lagi mempunyai lebih kurang 35 minit lagi untuk tamat slot. Jadi sekiranya rakan-rakan guru masih lagi ada soalan untuk ditanyakan kepada Dr. Said, masih lagi dibuka. Okey, kalau sekiranya sudah tiada apa-apa sebarang soalan, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Said di atas perkongsian pada malam ini tentang metod kuantitatif, Doktor. Ya, okey. Dr. Nizam, mungkin ada apa-apa yang boleh kita kongsikan pada malam ni, Dr. Nizam? Tak ada. Terima kasih banyak Dr. Said. Okay. Saya tak ada soalan, balik kepada MC. Okey. Okey, terima kasih Doktor.
Okey, memandangkan sudah tiada soalan yang nak ditanyakan dan untuk malam ni, saya rasa untuk malam ini sahaja. Boleh Dr. Nizam kita akhirkan untuk malam ni? Ya, kita break sebab terus sekarang lagi pun tak ada soalan apa, so kita stop. Baik, terima kasih banyak Dr. Syed. Okey. Terima kasih Dr. Syed. Sekali lagi. Okey. Hello? Masih boleh dengar suara saya? Boleh dengar. Oh, boleh. Okey. Jadi untuk perkongsian pada malam ini itu saja. Okey, saya sekiranya sudah tidak ada apa-apa lagi, saya akhiri slot kita pada malam ini. Saya Miti Fatimah Syeza binti Muhammad Yusof selaku moderator pada hari ini. Mengucapkan maaf kalau sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya selaku moderator, dan jangan lupa kepada rakan-rakan guru boleh isi link SPLKM untuk sebagai ladap lah. Okey, itu saja daripada saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.